Padanya, adakah kita cinta kepadanya? Marilah sama-sama kita mengenalkan Rasulullah SAW untuk nak mendekati dan tambah kecintaan kita kepada Nabi kita Muhammad SAW. Mudah-mudahan sepanjang hidup kita di dunia ini, kita berhidup sama dengan Rasulullah, dan akhirat nanti kita akan dapat syafaat daripada Rasulullah SAW. Jumpa dengan saya Walad Hadis hari Jumaat selepas solat asar, lebih kurang jam 4.30 sampai kepada 5.30. Kita mari dengar hadis-hadis Rasulullah SAW bersama. Jangan lupa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah, 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 Rasulullah Rabbana wa bil Islam ahyana wa 'allamana bi an nabqa li dinillahi a'wana tajamma'na bi nuri hudahu ikhwanan wa khillana wa atra'na mata dami'at bina al-arwah imana Rasulullah Rabbana wa bil Islam ahyana. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله الذي من على من يشاء من عباده بطلب العلم الشرعي، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. وصلى الله وسلم على القائل من يريد الله به خيرا يفقه في الدين، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala sekali lagi ke atas nikmat Allah Subhanahu Wa Taala yang sentiasa memberi kepada kita, sama ada nikmat yang kita sehat, nikmat yang Allah Ta'ala berikan iman kepada kita selepas mana kita jadi seorang Islam, dan juga Allah Ta'ala beri kekasihan kepada kita dengan ilmu yang kita suka nak cari. Maka Alhamdulillah, syukurlah kita banyak kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kerana ini adalah benda yang nak tunjuk kata Allah Ta'ala sentiasa kasih kepada kita lagi. Kerana kalaulah Allah Ta'ala tak kasih kepada kita, nescaya Allah Ta'ala tak mendekatkan kita, tak beri kita dekat dengan Allah ni dengan kita buat amalan-amalan ataupun kita suka nak buat amalan-amalan yang baik. Kerana satu alamat yang nak tunjuk kata Allah Ta'ala haiความสำคัญ we peduli kepada kita, nak tengok kata Allah Ta'ala doli kepada kita, kasih kepada kita kedak ni, kita tengok di perbuatan kita. Kalaulah amalan kerja perbuatan kita yang kita duk sedia-sedia buat tu adalah amalan yang baik, kerja yang molek, maka itu adalah benda yang nak tunjuk kata Allah Ta'ala sangat kasih kepada kita. Allah Ta'ala sentiasa lagi duk, orang panggil kata, doli kepada kita. Kerana salah satu perkataan ulama Al-Hasan Al-Basri dia kata min alamati a'radillahil abdi, salah satu alamat yang kita nak tahu kata bagaimana Allah Ta'ala ni nak, orang panggil kata paling belakang, tak sedoli kepada dia seorang hamba, seorang ni Allah Ta'ala tak doli kepada dia, tak padu kepada dia, tak kasih kepada dia. Al-Hasan Al-Basri dia kata ashghalahu bima la ya'nihi, iaitu apabila Allah Ta'ala tak kasih kepada dia, Allah Ta'ala tak peduli kepada dia, nescaya Allah Ta'ala akan dia ni duk gaduh, duk suka nak benda-benda yang tidak ada faedah, benda yang tak beri faedah, benda yang tidak ada faedah ataupun tidak memberi faedah kepada kita. Allah Ta'ala catam herau mukmun yukap singti rai sarat benda tak beri faedah kepada kita. Maka kalaulah kita hari ni lihat kepada amalan kita, sapab kita yang Allah Ta'ala tengok kata
Allah Ta'ala sentiasa wi kita suka lagi baca Quran. Allah Ta'ala wi kepada kita suka lagi nak dengar ilmu, cari ilmu. Allah Ta'ala suka wi kita suka lagi untuk nak zikir kepada dia. Dan juga amalan-amalan mana pun yang Allah Ta'ala suka nak wi kita buatnya, maka itu ingatlah bahawasa adalah tanda bahawa Allah Ta'ala kasih kepada kita. Kerana apabila Allah Ta'ala kasih kepada kita ni, Allah Ta'ala nak wi kita duduk dengan benda-benda yang baik. Tak boleh jadi seperti kita lah. Kalaulah kita kasih kepada satu orang, sama ada kasih kepada isteri kita, sama ada kasih kepada anak kita, kawan kita, sayang kita, kita akan memberi benda-benda yang baik kepada dia. Tak boleh jadi kalau kita kasih kepada satu orang, kasih kepada isteri, kita nak benda tak molek kepada isteri kita. Tak boleh jadi. Sama juga dengan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala ni, apabila dia kasih kepada satu orang hamba dia, Allah Ta'ala akan kebaikan kepada hamba dia seorang itu. Mereka kata, Allah SWT ทรงรักบ่าวคนใดคนหนึ่ง Allah Ta'ala จะประสงค์ให้พวกเขาอยู่กับสิ่งที่ดีงาม หมกมุ่นอยู่กับการกระทำที่ดีให้ประโยชน์แก่เขา itu alamat yang kita tahu kata hari ini Allah Ta'ala kasih dak kepada kita. Sedang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, kita Alhamdulillah sekarang sedang pendengar semua yang sedang duduk dengar ruangan kita, ruangan untuk nak mempelajari hadis Nabi SAW, hadis Nabi yang akan nak membawakan kita insya-Allah kepada jalan yang lurus, insya-Allah jalan yang betul, jalan tiang terung, tak akan sesat sampai bila-bila. Kerana Islam adalah agama yang terdiri ke atas dua wahyu, iaitu Al-Quran dan juga Sunnah. Maka kita Alhamdulillah main ngaji hadis hari ini, dan juga mana-mana tempat yang kita ngaji hadis, sama ada kelas mana, tok guru mana, ustaz mana, ataupun setiap minggu yang kita ngaji hadis dalam ruangan kita bagi orang yang sedang duk ikuti dan juga sentiasa duk ikuti ruangan kita, maka ini adalah insya-Allah adalah ruangan yang nak kita kenal akan sunnah Nabi lebih banyak daripada yang kita kenal dulu lagi. Dan juga akan menambah kekasihan dan juga cintaan kita kepada Nabi lebih banyak daripada kita biasa cinta, biasa ingat, biasa rindu kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, ruangan mempelajari agama ni, sama ada ilmu fiqh baik, sama ada ilmu hadis baik, sama ada tafsir yang kita ngaji, sama ada tajwid, sama ada mana-mana ilmu yang kita ngaji dalam bidang agama ini, setiap ilmu ada kelebihannya. Setiap ilmu ทุกความรู้ที่เราศึกษาในศาสนาอิสลามไม่ว่าจะเป็นความรู้ในเรื่องฟิกห์เรื่องหะดีษเรื่องตัฟซีรหรือเรื่องใดก็แล้วแต่ล้วนแล้วมีความประเสริฐในตัวของมัน ada kelebihan. Ada kelebihan. Sama juga kita ngaji hadis. Kita ngaji hadis Nabi hari ini, walaupun kita ngaji satu hadis sahaja seminggu, sama ada hadis tu pendek atau hadis tu panjang, maka itu ada kelebihan yang kita akan dapat. Boleh jadi sedang pendengar sudah tahu beberapa kelebihan bagi orang yang mempelajari hadis Nabi. Sama-sama ni kita dengar kata kelebihan ngaji hadis Nabi. Tetapi kelebihan orang yang ngaji hadis Nabi, seperti kita yang ngaji hadis Nabi, gapo dia kelebihan? Gapo dia kelebihan? อะไรคือความประเสริฐของผู้ที่ศึกษาหะดีษของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม. Ngaji hadis mula daripada ulama. Ulama ni makna tu orang yang alim dalam bidang ilmu hadis, ataupun pelajar yang ngaji dalam bidang hadis. Kita pun bagi orang yang suka nak ngaji hadis, tiap minggu dia ikuti tiap majlis yang ada, mana tempat yang ngajar hadis Nabi, lebih-lebih lagi hajar hadis Nabi yang sahih, dia kena hadis Nabi yang sahih ni, maka orang ni pun ada kelebihan yang dia akan dapat juga. Ada kelebihan yang dia akan dapat juga. Satunya yang kita koyak semua kata, bagi orang yang ngaji ilmu hadis ni, dia akan dapat faham tentang agama Allah Subhanahu taala. Kerana agama Allah Taala ni faham Quran, faham hadis Nabi melalui ulama-ulama. Ulama siapa ulama? Mula daripada sahabat Nabi sebagai anak murid kepada Nabi.
Selepas dia tu tabi'in, selepas dia tu tabi'in, selepas dia tu para imam, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, imam-imam yang usaha nak kita faham akan Al-Quran dan juga hadis Nabi SAW. Nah, maka orang yang ngaji hadis Nabi adalah orang yang usaha nak memahamikan akan agama dia, agama Islam. Hadis Nabi yang kita baca semua kata, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Siapa yang Allah Taala nak kebaikan kepada dia, Allah Taala akan dia ni faham akan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, orang ngaji hadis adalah orang yang Allah Taala pilih dia nak satu kebaikan. Gapo kebaikan itu? Iaitu dia faham tentang agama Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ilmu dalam agama iaitu ilmu qala Allah, gapo yang Allah Taala royak dalam Quran, wa qala Rasul, gapo yang Nabi royak dalam hadis atau sunnahnya, wa qala sahabah, dan juga sahabat kata gapo. Itu ilmu yang kita nak ngaji sebenar. Itu kelebihan bagi orang yang ngaji ilmu hadis khususnya, dan juga ngaji ilmu-ilmu agama mana pun, dia akan masuk dalam hadis ini yang Nabi SAW royak. Kelebihan yang kedua bagi orang yang suka nak ngaji hadis dan juga suka nak ngaji agama, kelebihan dia akan dapat pada akhirat nanti, iaitu Allah Ta'ala akan panggil pada hari kiamat ni untuk mereka datang bersama dengan punam dia, pemimpin dia. Hari kiamat ni Allah Ta'ala nak panggil setiap kumpulan manusia bersama dengan pemimpin, dengan ketua. ในวันกิยามะห์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะทรงเรียกผู้คนทั้งหลายเนี่ยมาพร้อมกับผู้นำของเขาใครคือผู้นำของเขาในวันนั้น siapa yang jadi ketua mereka pada itu. Bagi kita sebagai orang yang suka nak ngaji Al-Quran, suka nak ngaji Al-Hadis Nabi SAW, suka nak ngaji wipahai agama, tak ada ketua mereka melainkan ialah Nabi kita Muhammad SAW. Kita akan turut. Lebih-lebih lagi orang yang duduk dengan hadis Nabi SAW. Orang ngaji hadis ni orang duduk dengan Nabi SAW. Dia akan dengar nama Nabi SAW. Sebab hadis-hadis ni perkataan Nabi, perbuatan Nabi. Qala Allah, qala Rasulullah SAW, qala Rasulullah SAW, qala Nabi SAW. Dengar nama Nabi SAW. Dan juga hari kiamat Allah Ta'ala katakan, Allah Ta'ala yang kata, yauma nad'u kulla unasim bi imamihim. Dan juga pada hari kiamat kami akan panggil mereka untuk datang kepada kami serta dengan ketua mereka, bersama dengan ketua mereka. Orang yang ngaji hadis, siapa ketua mereka? Tidak lain dan dia tidak bukan melainkan ketua kita orang yang ngaji hadis, iaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kelebihan orang yang ngaji hadis. Kelebihan yang orang ngaji hadis, termasuk kita sedaya pendengar yang dirahmati Allah sekalian. Ini yang kedua. Yang ketiga, orang yang ngaji hadis Nabi SAW ialah orang yang akan dapat syafaat banyak sekali daripada Nabi. Orang yang ngaji hadis Nabi, orang yang akan dapat syafaat banyak sekali daripada Nabi kita Muhammad SAW. Sebab apa dia dapat syafaat banyak sekali? Iaitu kerana mereka adalah golongan orang yang banyak sekali yang berselawat ke atas Nabi. Orang dengar hadis Nabi SAW, ngaji hadis Nabi SAW. Duk ngaji hadis SAW satu hari ngaji 10 hadis, 10 kali yang dia akan dengar nama Nabi Muhammad SAW. Lebih kurang. Ataupun lebih banyak daripada 10 kali. Orang yang dapat syafaat banyak sekali, orang yang dengar nama Nabi, dia selalu kata Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dia selalu berselawat ke atas Nabi setiap kali yang dia dengar nama Nabi SAW. Bagi orang yang tidak selawat, dengar nama Nabi tak selawat, Nabi kata mereka adalah al-bakhil alladhi dhukirtu indahu wa lam yusalli alayya. Orang yang bakhil, orang yang dekuk, orang yang kinyau sekali, yang Nabi kata tengok dia ni kinyau, kupik. Pia, orang yang apabila nama Nabi disebut depan dia tapi dia tak selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Ni Nabi royak dalam hadisnya. Habis itu orang yang ngaji hadis Nabi, usahalah
Hari ni kalau kita dengar nama Nabi 10 kali, kita usahalah week selawat ke atas Nabi cukup 10 kali. Kalau dengar 50 kali, selawatlah ke atas Nabi cukup 50 kali. Jangan kita malah, jangan kita kedekut, jangan kita kupik nak gerakkan lidah kita untuk berselawat ke atas Nabi setiap kali kita dengar nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau 50 kalilah kita usaha salawatkan ke atas Nabi. Kerana Nabi SAW ayat lagi kata, man salla alayya salatan wahidah sallallahu alaihi biha asyra. Siapa yang selawat ke atas aku satu kali saja, Nabi ayat. Satu kali saja yang siapa selawat ke atas aku, Allah Ta'ala akan selawat ke atas dia 10 kali. 50 kali misalnya kita ngaji hadis hari ni, sejak yang kita akan ngaji hadis, 50 kali kita selawat, berapa kali yang Allah Ta'ala akan selawat ke atas kita? 500 kali, sedang pendengar yang dirahmati Allah sekalian. Kita selawat kepada Nabi 50 kali saja. 50 kali, misalnya 50 kali hari ni, Allah Ta'ala akan selawat kepada kita 10 gana. 10 gana Allah Ta'ala akan selawat kepada kita, iaitu 500 kali yang Allah Ta'ala akan selawat kepada kita. Ya Allah, ini adalah nikmat yang Allah Ta'ala beri kepada kita selaku kita jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Tuhan beri kelebihan, keistimewaan kepada umat Nabi Muhammad.ความพิเศษที่อัลลอฮ์ได้ประทานให้กับท่านให้ประทานให้กับอุมมะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดก็คือการปฏิบัติการงานที่เล็กน้อยแต่ได้ผลบุญที่มากเนี่ย buat amalan yang kecil, yang sedikit saja, tapi ganjaran, pahala,ผลบุญที่จะได้รับมากกว่าการกระทำลงทุนแค่เพียงนิดเดียวแต่กำไรได้มหาศาล. Ya Allahu Akbar. Tapi kita pun malah lagi nak selawat kepada Nabi. Jom lagi kita nak jadi orang yang kedekut di sisi Nabi SAW. Bagaimana kita nak dapat syafaat banyak daripada Nabi. Ini kelebihan yang ketiga yang kita akan dapat. Sebagai kita ni jadi orang yang suka nak ngaji Nabi. Quran yang kita kena ngaji. Yang kedua, kita kena ngaji hadis Nabi SAW. Bukan kata kita ngaji hadis Nabi dah, kita tak padu kepada perkataan ulama, lebih lagi mazhab Pak Imam Syafi'i. Tak, kita tengok juga bagaimana imam-imam mereka itu tafsir ataupun syarah hadis kita faham pada mana, dia faham hadis pada mana. Ngaji hadis melalui perkataan ulama, iaitu para imam-imam yang hebat. Sedang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, satu lagi kelebihan yang Nabi SAW ayat dalam satu hadis. Nabi kata, la yazalu ta'ifatun zahirina 'alal haqq. Nabi kata akan ada satu kumpulan yang mereka akan duduk atas kebenaran, duduk di atas kebenaran semua. Walaupun mana-mana pihak yang mari nak menyelewengkan mereka, nak buat tubik mereka daripada kebenaran agama Islam ini pun tak kuasa. Tak ada biar boleh kuasa nak heret dia tubik daripada jalan Allah SWT. Orang kita tanya Imam Ahmad bin Hanbal, kita ngaji hadis, Nabi ayat hadis ni akan ada kumpulan yang dia akan duduk dengan kebenaran semua sehingga hari kiamat nak mari. Orang kita tanya Imam Ahmad, kumpulan ni orang ni orang pada mana? Boleh dia ni boleh usaha dan juga sabar duduk ke atas kebenaran sehingga datangnya hari kiamat. Imam Ahmad ayat kata, laula ashabul hadis fala adri manhum. Imam Ahmad bin Hanbal, anak murid kepada Al-Imam Syafi'i, kata, kalaulah kumpulan ini yang Nabi royak dalam hadis ini bukan orang-orang yang ngaji hadis Nabi, yang duduk dengan hadis Nabi ini, maka aku tak tahu kata siapa lagi yang Nabi maksudkan di dalam hadis ini. Kerana gapo sedang pendengar yang dirahmati sekalian, Imam Syafi'i, Al-Imam Syafi'i kata satu kali, alaikum bi ashabil hadis, alaikum bi ashabil hadis, fa innahum aswabun nasi sawaba. Imam Syafi'i kata, fakmu pegang teguhlah dengan ulama-ulama ataupun orang-orang yang ngaji hadis Nabi SAW, duduk dengan hadis Nabi. Tengok kepada tubuh seorang ni, dia sedap di segi hadis Nabi, kita pegang teguh dengan dia, tanya dia, ada apa tanya dia. Kerana Imam Syafi'i kata,
mereka ini, orang-orang yang ngaji hadis ini adalah kumpulan manusia yang paling betul sekali dia kecek. Yang paling dia buat ni betul sekali. Yang hidup dia ni paling betul sekali. Kerana mereka duduk dengan hadis Nabi. Orang yang duduk dengan hadis Nabi, iaitu orang duduk dengan Quran. Kerana Nabi-Nabi mari tafsir Quran ni, jadi hadis. Kam atibah Nabi, kalimah yang keluar daripada Nabi semasa Nabi tafsirkan ayat Quran kepada sahabat dia, keluarkan kampuk Nabi itu, orang panggil kata hadis Nabi. Nah, maka ini adalah kelebihan orang yang ngaji hadis Nabi. Kelebihannya orang yang ngaji hadis Nabi. InsyaAllah. Minta doa kepada Allah Ta'ala, kita yang kita ngaji Quran dan juga hadis Nabi, beramal dengan Quran dan juga beramal dengan hadis Nabi ni, adalah orang yang sentiasa duduk ke atas kebenaran. Duduk ke atas kebenaran semua. Yubun sajatam talak. Nah, kerana betul dengan hadis Nabi yang kita kaya semua kata Nabi tinggal dua perkara, Al-Quran dan juga hadis. Siapa yang pergi teguh kepada dua-dua ini tak akan sesat sampai bila-bila. Tetapi hari ini yang ramai sesat. Yang ramai tak gerti apa. Yang ramai tak puasa, tak semaya, tak kelubung, pakai tak betul dengan Islam kerana mereka tak ngaji Quran, tak ngaji hadis, tak ngaji agama. Tak suka nak cari ilmu yang nak membawakan mereka kenal Allah, nak membawakan mereka kenal Nabi, kerana apabila mereka kenal Allah Ta'ala, nescaya mereka tak tinggal semaya. Apabila mereka kenal Allah Ta'ala, mereka akan naik semaya. Akan semaya cukup, bahkan mereka akan tambah lagi maya sunat-sunat pada satu hari dan juga satu malam. Tetapi hari ini mereka yang tidak semaya, orang perempuan yang tak pakai kain kubung, orang perempuan yang pakai terik, yang tak betul, yang dadah aurat, tak betul dengan syariat Islam, mereka tak kenal Allah Ta'ala sebenar, tak ngaji Quran, tak kenal Nabi SAW. Kerana kalaulah mereka paling mari kembali kenal wipaduli kepada Allah Ta'ala banyak, ngaji akan Quran banyak, ngaji akan hadis Nabi banyak, kasih kepada Allah Ta'ala lebih banyak daripada mereka kasih lagi, nescaya mereka akan khabar kata benar yang mereka dah buat tu Allah Ta'ala tak suka, Nabi tak suka, Nabi tak kenal. Maka kembalilah kita kepada Allah dan juga Rasul. Kembalilah kepada Allah dan juga kepada Rasul. Sedang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, itu adalah kelebihan di antara kelebihan bagi orang yang ngaji hadis Nabi SAW, untuk nak menambahkan semangat kita sebagai kita duk ngaji hadis Nabi, walaupun mana-mana tempat bersama guru mana-mana pun, ini adalah kelebihan. InsyaAllah kita berdoalah kita akan dapat kelebihan ini daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, kita bersama dengan hadis Arba'in An-Nawawiyah daripada kitab Arba'in An-Nawawiyah, iaitu 40 hadis Imam Nawawi. Daripada kitab 40 hadis Imam An-Nawawi yang kita bersama, sedang bersama lagi, insya-Allah sampai kepada hadis yang kita akan baca hari ini, hadis nombor 29. Kerana 2-3 minggu lepas yang kita dah baca hadis yang ke-28 dan juga 27 itu kita belum baca lagi. InsyaAllah kita akan baca pada masa depan hadis yang ke-27. Hadis yang ke-27 kita akan baca. Boleh jadi mungkinnya minggu depan insyaAllah kita akan ngaji hadis 27. Kerana 28 kita dah ngaji dan hari ini 29, dan juga kita akan jalan lagi sampai kepada hadis yang ke-30 sehingga hadis 42, dan juga akhir daripada kitab 40 hadis Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Sedang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, hari ini kita akan sambung pengajian kita dalam kitab ini, iaitu hadis yang ke-29. Hadis yang ke-29 ini tentang abwabul khair. Tentang abwabul khair, iaitu abwab, pintu-pintu kebaikan. Dalam Islam, alhamdulillah, masya-Allah, pintu kebaikan bukan hanya ada 1, 2, 3 sahaja. Tetapi pintu kebaikan dalam Islam sangat banyak, sedang pendengar. Dan juga kita akan ngaji, akan tahu pada hari ini hadis yang ke-29, agak kata panjang juga hadis ini, tetapi insya-Allah kita akan baca, kita akan usahakan faham tentang hadis ni. Mudah-mudahan kita dapat manfaat dan juga akan beramal sama dengan hadis ini, insya-Allah. Hadis yang ke-29
Imam Nawawi kata an Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah akhbirni bi'amali yudkhilni al-jannah wa yuba'iduni minan nar qala laqad sa'alta an azimin wa innahu layasirun ala man yassarahu Allahu alayhi ta'budu Allah la tushriku bihi syai'a wa tuqimu as-salah wa tu'ti az-zakah wa tasumu Ramadan wa tahujjal baita thumma qala ala adulluka ala abwabil khair as-sawmu junnah was-sadaqatu tudfi'u al-khati'ata kama yudfi'u al-ma'u an-nara wa salatu ar-rajuli min jawfi al-layli thumma tala tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khawfan wa tama'a وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ثُمَّ قَالَ أَلَا أُخْبِرُكَ بِرَأْسِ الْأَمْرِ وَعَمُودِهِ وَذِرْوَةِ سَنَامِهِ قُلْتُ بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ قال رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد ثم قال ألا أخبرك بملاك ذلك كله قلت بلى يا رسول الله فأخذ بلسانه وقال كف عليك هذا قلت يا نبي الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به فقال ثكلتك أمك وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. Ini hadis yang ke-29 yang kita baca, yang kita akan mempelajari sama pada hari ini insya-Allah subhanahu wa ta'ala. Sedang pendengar yang dirahmati sekalian, apabila kita ngaji hadis Nabi ini, kita kena ingatlah bahawa hadis Nabi dia terbagi kepada dua bahagian. Hadis Nabi bang ong pen song suan. ส่วนแรก orang panggil kata ส่วนของสายรายงานhadis. Orang yang riwayat hadis ni sampai kepada sahabat. Mula daripada sahabat, ambil seseorang sampai kepada kita. Dan juga suan ataupun bahagian yang kedua, orang panggil kata isi kandungan hadis. Naha hadis ataupun tubut hadis. Benar-benar dua ni adalah penting. Yang kita nak tahu tentang satu hadis, kata dia adalah hadis yang sahih ataupun tidak. Dia adalah hadis yang sahih ke? Dia adalah hadis yang tidak sahih daripada Nabi. Maka hadis ini adalah riwayat daripada Mu'adz ibn Jabal. Salah satu orang yang kata tut hak Nabi. Sahabat yang Nabi tak dia jadi tut. Tut gapo dulu? Kerja gapo? Kerja untuk dakwah ke negeri-negeri satu negeri. Tut yang pertama, iaitu Mus'ab bin Umair. Nabi hantar pergi Madinah, pergi dakwah. Dan juga Mu'adz bin Jabal, salah satu orang sahabat yang Nabi biasa hantar pergi kepada Yaman, ataupun negeri Yemen untuk dakwah. Untuk dakwah. Masya Allah. Mu'adz bin Jabal, maka dia pergi dakwah, dia pergi hajar hukum ahkam. Dia adalah salah satu faqihul ummah. Dia adalah salah satu sahabat yang ada fiqh, kepahaman tentang hukum ahkam dalam agama Islam molek. Tahu hukum, rajin ataupun tahu, sangat mahir dari segi ilmu fiqh. Itu Mu'adz bin Jabal. Tiyak dia satu kali Nabi hantar pergi kepada Yaman ni, amla. Nabi pesan dia, takwalah kamu hai Mu'adz. Munduk mana-mana pun takwa, mengidak ni pun takwalah kepada Allah SWT. Pergi kepada Yaman, kerja dakwah, klik mari jumpa dengan khabar kata Nabi SAW mati. Tiap menangis. Kerana tak sangka kata sebelum dia nak pergi ke negeri Yaman tu, tak sangka kata itu adalah perjumpaan kan pop je krang sut thai ระหว่างเขากับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม klik mari tiap. Kerana mereka sangat kasih kepada Nabi SAW. Maka hadis ini riwayat daripada Mu'adz bin Jabal. Mu'adz bin Jabal dia kata, maka hadis ini riwayat oleh Al-Imam At-Tirmidzi dan juga Imam Ahmad dan juga Imam An-Nasa'i dan juga Imam Ibn Majah. Dalam kitab hadis-hadis mereka ni ada hadis ni dalam kitab mereka. Dalam kitab At-Tirmidzi, nama dia kitab Sunan Tirmidzi, Sunan. Dan juga dalam kitab Ibn Majah pun Sunan juga. Dalam kitab
An-Nasa'i pun kitab Sunan juga, ataupun nama dia Al-Mujtaba, boleh nak banyak nama. Sunan Nasa'i orang panggil. Dan juga dalam kitab Al-Imam Ahmad, nama kitab dia Al-Musnad Imam Ahmad. Kitab musnad dia. Hadis-hadis ini ada dalam kitab-kitab mereka. Tetapi hadis ini Al-Imam Tirmizi dia sentiasa kata semua apabila dia riwayat satu hadis, sebut satu hadis dalam kitab dia, hadis ni ataupun hadis mana-mana, dia akan hukum akan hadis tu. Kadang-kadang dia kata hasanun, hadisun hasan. Kadang-kadang dia kata hadisun hasanun sahihun. Adapun dia kata hadisun hasan gharib. Lebih kurang banyak perkataan yang dia riwayat. Tetapi hadis ini dia riwayat kata hadisun hasan sahihun. Saya biasa riwayat kepada sedang pendengar yang dirahmati bahawasa hadis yang Imam Tirmizi riwayat kata hadisun hasan sahih ni, ulama mari tafsirkan kata apa dia maksud hasan sahih. Ibn Hajar sebagai ulama yang paling atibai riwayat, kita faham mudah sekali tentang kalimah Imam Tirmizi yang kata hadisun hasanun sahihun ni, iaitu maksud dia hadis ni ada dua saringan, ada dua sanad. Dua jalan yang riwayat. Satu jalan peringkat dia duduk di antara hasan. Peringkat yang kedua adalah sahih. Maka dia panggil kata hasan sahih. Ataupun satu lagi boleh juga kita nak tibai kata hasan sahih ni, hadis peringkat hasan dan juga sahih juga ni hak mana sah? Ulama yang kata kalaulah dia ada satu sanad, satu jalan sahaja, maka satu jalan ning ulama khilaf kata sahih ke hasan. Hasan ataupun sahih. Maka ulama panggil hadis ni kata hasan sahih. Tetapi sebenarnya yang sedang pendengar hadis ning dia ada orang panggil kata ada panhas sikit. Kerana hadis ning riwayat daripada Muaz, anak murid Muaz bin Jabal pia. Anak murid Muaz bin Jabal iaitu Abu Wa'il. Abu Wa'il. Dan juga anak murid Abu Wa'il, orang yang ambil hadis daripada Abu Wa'il ini iaitu Asim bin Abi Nujud. Tetapi ulama mayoritas kata hadis ni ada panhas. Satunya di antara Wa'il dengan Muaz bin Jabal. Muaz bin Jabal sahabat Nabi. Tapi Wa'il ni, Abu Wa'il ni ulama yang kata, di antara ulama yang royak kata dua orang ni tak biasa jumpa. Mereka ni umur ataupun masa yang hidup masa yang sama tapi tak biasa jumpa. Kerana Muaz selepas daripada Nabi SAW mati dan juga akhir-akhir hayat dia ni dia hidup di Syam, negeri Syam. Manakala Abu Wa'il dia ada di Kufah, negeri Iraq sekarang, negeri Iraq. Dia ada dengan Muaz bin Jabal tapi dia tak biasa jumpa dua orang ni. Ulama orang kata dua orang ni ataupun Abu Wa'il tak biasa dengar pun hadis daripada Muaz bin Jabal. Walaupun umur dia ni dah dengan Muaz bin Jabal, dia dah hidup dengan Muaz bin Jabal kerana Muaz bin Jabal ni mati akhir, tetapi ulama tak jumpa dalil laktan bukti yang narayat kata Abu Wa'il ni biasa jumpa dan dengar sungguh hadis ni daripada Muaz bin Jabal. Ini pendapat yang pertama yang ulama rakyat kata dua orang ni tak biasa jumpa, tak biasa dengar hadis Abu Wa'il daripada Muaz bin Jabal. Pihak ulama tu bukan saya, iaitu Imam Ahmad dan juga ulama-ulama yang lain. Imam Ahmad pihak hebat, dia mati pada tahun 241 Hijrah. Tok guru anak murid kepada Imam Syafi'i dalam bidang fiqh, dalam bidang fiqh, dan juga dia adalah tok guru juga kepada Al-Imam Syafi'i kita mengenai dengan ilmu hadis. Kerana Imam Ahmad ngapa hadis banyak, ribu-ribu juta-juta hadis yang dia ngapa. Imam Syafi'i riwayat kepada Imam Ahmad kata, ya Abu Abdullah, hey Abu Abdullah, iaitu Imam Ahmad, kalaulah menjumpa hadis sahih mana di Iraq, di Kufah, di Basrah, beritahulah kepada aku nak juga kepada hadis-hadis yang sahih itu. Itu mereka. Maka hadis ini Imam Ahmad dia hukum kata dengar
ataupun di antara Abu Wa'il dengan Mu'adz bin Jabal, dua orang ni tak biasa jumpa, dan juga Abu Wa'il tak biasa make hadis dengan hadis daripada Mu'adz bin Jabal. Kalau gitu hadis ni dia putus. Tak biasa jumpa dua orang ni. Kerana syarat nak jadi hadis yang sahih dan juga nak jadi hadis yang hasan sungguh tu, anak murid dengan tok guru ni dia kena biasa jumpa sungguh, kena dengar sungguh daripada tok guru. Tapi Abu Wa'il tak dengar daripada guru dia iaitu Mu'adz bin Jabal. Lalu itu Imam Ahmad yang kata hadis ni tak sahih. Tak sahih. Dan juga hadis ni jalan yang pertama yang kita sebut tadi iaitu Ma'mar ambil daripada tok guru dia Asim ambil daripada tok guru dia Abu Wa'il ambil daripada tok guru dia Mu'adz bin Jabal. Jalan yang pertama ada masalah. Masalah apa? Abu Wa'il tak biasa dengar hadis daripada Mu'adz bin Jabal, tak biasa jumpa. Walaupun dia Masatullah sebelum Mu'adz nak mati, tapi dua orang ni tak biasa jumpa, dan juga Abu Wa'il tak biasa dengar, biasa ambil hadis daripada Mu'adz bin Jabal. Jalan yang kedua. Jalan yang kedua, hadis ni pun ada juga sebut daripada Hammad bin Salamah. Hammad bin Salamah dia ambil hadis ini, riwayat hadis ni daripada tok guru dia nama Asim tadi ni, Asim bin Abi Nujud. Dan juga Asim ini ambil daripada tok guru dia nama Syahr bin Haushib. Dan juga Syahr ini anak murid yang ambil hadis daripada Mu'adz bin Jabal. Mu'adz bin Jabal. Tapi jalan yang kedua ni ada masalah juga. Masalah di mana? Masalah di penrawi yang nama Syahr, anak murid kepada Mu'adz bin Jabal. Dia jumpa dengan Mu'adz, tapi dia ada masalah dari segi ingatan dia ataupun dia siqah ke tak siqah. Dia dipercayai ke tak. Tapi ulama khilaf kata dia ni setengah kata dipercayai, setengah kata tidak dipercayai. Tetapi kebanyakan ulama hukumkan Syahr ini apabila dia riwayat daripada Mu'adz ataupun dia sendiri ni dhaif, maka jalan yang kedua pun dhaif juga. Khulasah dia, kesimpulan jalan yang pertama, jalan asal hadis ni pun dhaif, dan juga jalan yang kedua dhaif juga. Ibnu Rajab Al-Hanbali sebut dalam kitab dia Jami'ul Ulum wal Hikam, dia kata sungguh sebenarnya hadis ini yang kita baca tadi panjang ni lahu turuqun ukhra, jalan banyak, bukan dua ni saja yang kita kecil tadi. Turuqun ukhra, jalan banyak lagi, kulluha dha'ifah, tetapi semua jalan itu dhaif, tidak ada mana-mana jalan pun yang sahih sampai kepada Nabi SAW. Maka hadis ini adalah hadis yang dhaif, wallahu ta'ala a'lam. Itu yang saya dapat nakwi kesimpulan tentang hukum hadis ini, darajah hadis ini, dengan amanah di segi ilmiah yang kita ngaji, yang kita tahu, kita kena sebut kata hadis ini dhaif. Hadis ini dhaif. Tetapi insya-Allah taala kita akan ambil gapo yang ada di dalam hadis ni. Kita akan ambil, kerana bukan setiap hadis tu yang dhaif, yang dhaif kita tak boleh beramal dengan dia. Kerana kadang-kadang hadis yang dhaif tapi maksud dia sahih. Makna dia sahih, makna dia bagus. Kita boleh make hadis ni ataupun makna dia ni diamal, tapi dengan syaratlah bahawa kita tak boleh nak sebut kata hadis ni adalah Nabi riwayat ataupun sahih daripada Nabi. Kerana apabila kita tahu kata hadis ni dhaif, kita ambil isi dia molek pergi beramal, tapi kita riwayat kata hadis ni adalah hadis Nabi, kita bohong kata Nabi. Kita bohong kata Nabi, bahaya. Tapi kalaulah makna molek, kita boleh beramal dengan dia tanpa kita nisbah riwayat kata hadis ni daripada Nabi. Kita kena mikir kata apabila kita beramal dengan hadis ni makna molek, kita kena kira kata dalam hati kita ni etika kata hadis ni tak sahih daripada Nabi, tapi kita beramal kerana amal makna dia isi dia ni molek. Maka Nabi SAW dalam hadis ini, Mu'adz bin Jabal mari tanya Nabi, masya-Allah, Mu'adz bin Jabal ataupun sahabat-sahabat yang lain, mereka duduk sehari semalam ataupun duduk sesama Nabi SAW ni, tak ada masa mana yang mereka cari jalan nak balas mana boleh masuk syurga. Kerana mereka tahu kata tujuan hidup ini bukan gapo dak nak keredaan, wak balas mana pergi akhirat nanti boleh masuk syurga, selamat daripada api neraka.
Ni nak kerja mereka, sahabat. Lalu tu Mu'adz bin Jabal cari jalan, nak tanya Nabi, nak tanya khilaf Nabi, amalan daripada Nabi, amalan mana yang apabila buat boleh masuk syurga. Walaupun hadis ini dhaif, kita insya-Allah akan tengok isi, dan juga kita akan tengok isi yang sebut dalam hadis ni dia ada asal ke tak daripada hadis yang sahih yang ada dalam kitab kita ataupun hadis yang lain. Yang pertama, Mu'adz bin Jabal mari tanya Nabi, ya Rasulullah, akhbirni bi'amalin yudkhilnil jannah. Hai Nabi SAW, hai Rasulullah, wayaklah kepada aku amalan mana yang apabila aku buatkan amalan ini membawakan aku ni masuk syurga. Aku buat amalan ni sudah yang munajat kepada aku akan masuk syurga. Dan juga aku akan jauh daripada api neraka. Mari tanya betul-betul selalu dah Mu'adz mari tanya. Masya Allah, kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW dapat istifadah, dapat faedah daripada soalan sahabat, soalan Mu'adz yang tolong tanya kepada kita, kepada Nabi, bagaimana cara nak masuk syurga, bagaimana jalan yang kita nak selamat daripada api neraka. Nabi dengar, kejut juga, mari tanya. Orang panggil kata fokus kepada paumah haludah. Mari tanya tentang syurga, neraka haludah. Hai Nabi, amalan gapo yang aku buat dah boleh masuk syurga? Mudah-mudahan kata selamat daripada api neraka. Nabi SAW kata, laqad sa'alta an asya', laqad sa'alta an azimin. Hei Mu'adz, sesungguhnya benda kamu bertanya aku hari ini adalah benda yang besar. Tetapi aku percaya bahawa kalaulah benda ni walaupun besar, nescaya akan mudah bagi manusia ataupun orang mana pun yang Allah Ta'ala kemudahan kepada dia. Walaupun benda ni benda masuk syurga adalah benda yang besar, walaupun benda yang nak selamatkan, jauhkan diri daripada api neraka adalah benda yang besar, tetapi orang mana pun yang Allah Ta'ala akan kemudahan dia dapat masuk syurga, kemudahan kepada dia dapat selamat dan juga jauh daripada api neraka, dia akan masuk syurga dan juga jauh daripada api neraka. Nabi Raya kata, ta'budullah, beribadat, nak masuk syurga, mengibadat kepada Allah Ta'ala. Kalimatun azim, kalimat dari hadis ni kata azimun ni, gapo dia makna azim? Besar. Hei Mu'adz, benar hak umum tanya hari ni adalah benar yang besar ya Mu'adz. Kerana benar-benar sakut dengan masuk syurga dan juga selamat daripada api neraka adalah benda yang besar sungguh. Kalau benda ni tak besar sungguh, tak penting sungguh bagi kita sebagai hamba Allah Ta'ala ataupun seorang manusia yang hidup dalam dunia ni, syurga tak penting, neraka tak penting, tak ada mai pun kapal langsung kita hidup dalam dunia ni, tak mi pun syurga neraka, nescaya Allah Ta'ala tak akan turun dulu dah akan Quran. Tuhan tak turun Quran dulu, Tuhan tak hantar Nabi dulu dah. Tetapi Tuhan hantar Quran turun mari, Tuhan hantar Rasul mari ni, kerana Tuhan tahu dan juga nak manusia semua tahu kata benar nak masuk syurga dan juga selamat daripada api neraka ini adalah benda yang penting. Kerana itulah adalah hidup yang sebenar. Kerana apabila kita masuk syurga, itu adalah khalidina fiha, hidup sungguh. Sampai bila-bila. Tak mati dah duduk dalam syurga. Tapi kalau masuk neraka, orang kafir yang masuk neraka, dia tak akan keluar daripada api neraka. Tapi kita kalau ada dosa, kita kena pergi basuh dosa kita, kena bakar di api dulu, kita akan keluar masuk syurga Allah Ta'ala. Kerana benar-benar ni adalah benar yang penting. Habis tu Nabi kata, laqad sa'alta an azimin, sesungguhnya mung telah tanya benar yang besar sangat. Tapi Nabi Raya kata, insya-Allah aku nak royak jawab ini kepada Mu'adz, dan juga siapa yang Allah Ta'ala akan kemudahan kepada dia akan mudah. Tak payah bagi dia akan masuk syurga. Nabi SAW kata, ta'budullaha, pertama kali kena ibadat kepada Allah SWT, wala tusyriku bihi syai'a, dan juga jangan syirik. Jangan syirik. Seperti mana kita kata asyhadu an la ilaha illallah, tidak ada Tuhan tempat mana pun yang kita
Nak sembah melainkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala saja. Beribadat kepada Allah Taala, ibadat. Kita kata semua dak ibadat bukan hanya solat gapo dak. Semua ibadat yang Allah Taala kasih, Allah Taala redha, itu dipanggilkan ibadat. Dan juga kita jangan syirik. Kita buat satu kebaikan, kita sedekah, kita kena buat kerana Allah Taala, ikhlas. Dan jangan dok campur dengan nak cur kepada orang lain, nak cur kata kaya ataupun mana-mana amalan pun kita usahakan penuh ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga jangan syirik, gulawi dia. Ikhlas, gulawi dia syirik. Ikhlas 100% kita buat kerana Allah Ta'ala. Syirik ada sedikit masuk lagi, sama ada syirik besar dan syirik halif. Dan juga yang kedua, Nabi kata wa tuqimus solat semaya, wa tu'tiz zakah, bayar zakat, wa tasumu Ramadan, puasa pada bulan Ramadan, wa tahujjul bait, dan juga wa haji. Wa haji ini benar asasi, orang panggil kata arkanu al-Islam, rukun Islam, benar asasi. Ataupun orang panggil kata al-wajibat, benar yang wajib ke atas setiap orang Islam kena buat selepas dari